Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam channel Cik Ya. Kali ini Cik Ya ingin kongsi cara untuk isi e-filing dalam MyTax untuk tahun 2024. Okey, sebelum tu boleh subscribe channel Cik Ya sebagai sokongan. Okey, mula-mula kita perlu buka Google di telefon kita. Kemudian kita buat carian MyTax. Seterusnya kita klik pada MyTax yang ni. Lepas tu akan keluar paparan halaman utama MyTax. Seterusnya dekat sini kita perlu login masuk ke akaun kita. Jadi kita perlu pilih jenis pengenalan kita. Pilih nombor kad pengenalan. Lepas tu sila masukkan nombor kad pengenalan kita dekat sini. Seterusnya klik hantar. So dekat sini kita perlu pastikan secure word yang dipaparkan adalah milik kita. Jika dah betul, kita perlu masukkan kata laluan kita dekat sini. Lepas tu kita klik log masuk. Seterusnya kita akan dibawa ke paparan utama akaun MyTax kita. Dekat sini kita boleh tengok status borang e-filing belum dihantar untuk tahun 2023. So kita perlu klik di sini untuk isi dan hantar borang e-filing tersebut. Seterusnya akan keluar borang nyata individu ini. Dekat sini kita ada 5 bahagian yang kita perlu isi untuk maklumat yang diminta. Okey, untuk bahagian pertama ni kita perlu isi maklumat profil kita. Dekat sini kita perlu semak nama kita, nombor pengenalan cukai kita dan nombor kad pengenalan. Seterusnya kita perlu kemaskini maklumat tarikh perkahwinan kita. Untuk jenis taksiran ni kita perlu pilih yang betul. Jika tersalah isi, pengiraan cukai kita akan tersalah. Untuk kali ni Cik Ya akan tunjukkan yang pilihan jenis taksiran sendiri di mana pasangan tiada punca pendapatan. Seterusnya kita scroll ke bawah dan kita kemaskini maklumat pasangan. Jika semua dah betul, kita klik seterusnya. So kita ke bahagian kedua berkaitan maklumat profil lain ini. So dekat sini kita perlu semak nombor telefon, nombor majikan dan alamat email. Lepas tu kita perlu isi maklumat cukai ditanggung oleh majikan kita. Kita pilih ya ataupun tidak. Kemudian untuk pelupusan aset ni kita boleh pilih ya ataupun tidak jika ada jual aset pada tahun 2023. Seterusnya untuk kaedah pembayaran balik lebihan cukai ni, ini adalah bahagian yang paling penting. Jika ada lebihan, pihak LHDN akan bayar balik kepada kita. Kita pilih pembayaran melalui akaun bank. So kita perlu isi maklumat bank kita dekat sini. Kita perlu masukkan nama bank dan nombor akaun bank dekat sini. Seterusnya kita scroll ke bawah dan kita perlu semak alamat terkini kita. Seterusnya untuk tuntutan insentif ni, jika kita ada terima apa-apa insentif yang termaktub dalam perenggan 127, kita boleh isi dekat sini. Jika tak ada, kita klik seterusnya. Lepas tu keluar bahagian yang ketiga ni. Ini berkaitan pendapatan berkanun dan jumlah pendapatan. Kita perlu isi semua maklumat pendapatan kita di sini mengikut borang AE ataupun borang BE form yang kita terima dari syarikat kita. Ini adalah contoh borang BE. So kita perlu masukkan maklumat penggajian kita dekat sini. Lepas tu bil penggajian. Seterusnya, yang bawah ni, jika ada pendapatan daripada sewaan, faedah, royalti dan sebagainya, kita boleh isi di bahagian yang disediakan. Lepas dah isi semua pendapatan, kita scroll ke bawah. Dekat sini, kita perlu semak potongan cukai bulanan yang dikenakan. Kita perlu pastikan jumlah sama dengan borang BE dari syarikat kita. Untuk bahagian pendapatan bukan penggajian ni, kita perlu isi jika ada. Tapi jika tak ada, kita klik je seterusnya. Okey, sekarang kita ke bahagian yang keempat iaitu bahagian pelepasan. Ini adalah ringkasan pelepasan yang diberi untuk taksiran tahun 2023. So dekat sini untuk pelepasan diri sebanyak RM9,000. Jika kita ada kos rawatan perubatan, keperluan khas dan penjagaan ibu bapa,
kita boleh isi dekat sini. Okey, yang dibenarkan sebanyak maksima 8,000. Seterusnya, dekat sini ada lagi beberapa perbelanjaan yang dibenarkan oleh kerajaan. So, jika berkaitan dengan kita boleh je isi di tempat yang disediakan. Seterusnya, untuk pelepasan gaya hidup ni, kita boleh juga isi jika berkaitan. Contohnya, jika kita hantar anak ke tadika ataupun taska. Seterusnya, untuk bahagian pelepasan anak ni, kita boleh isi mengikut bilangan anak kita. Okey, kita isi mengikut kategori umur anak. Seterusnya, untuk insurans nyawa dan KWSP ni, kita boleh isi sekiranya ada. Seterusnya, untuk bahagian perkeso ni, jika ada, kita boleh isi jumlah ceroman di tempat yang disediakan. Hanya dibenarkan maksima 350 sahaja. Seterusnya, kita ke bahagian rebate, tolakan cukai dan pelepasan cukai. Dekat sini, jika ada zakat yang kita bayar, kita boleh isi di sini. Seterusnya, kita boleh masukkan pelepasan cukai Seksyen 123 dan Seksyen 133 jika ada. Lepas tu, kita klik pada seterusnya. Okey, dekat sini untuk bahagian terakhir ni iaitu rumusan. So, dekat sini kita perlu semak dan baca semua maklumat yang kita isi tadi. Okey, dekat bawah ni kita boleh tengok jumlah lebihan bayaran tahunan taksiran 2023. So, nanti kita akan dapat refund balik dari LHDN sebab kita dah terlebih bayar cukai. Jika semuanya dah betul pada bahagian rumusan ni, kita klik pada seterusnya. Okey, untuk paparan akuan ni, kita perlu buat akuan yang menyatakan semua maklumat yang kita kemukakan adalah benar dan tepat. So, kita klik pada bahagian tanda tangan dan hantar. Seterusnya akan keluar paparan tanda tangan ni. Dekat sini kita perlu masukkan nombor kad pengenalan kita dan kata laluan bagi akaun MyTag kita. Lepas tu kita klik pada tanda tangan ni. Seterusnya keluar paparan pengesahan penerimaan EBE bagi tahun taksiran 2023. Ini bermaksud kita dah pun berjaya mengisi dan menghantar e-filing bagi taksiran 2023 bagi tahun 2024. So, lebihan nanti akan dibayar ke dalam akaun yang kita masukkan tadi. Itu sahaja. Mudah kan?